mereka bagi peringkat diri masing-masing boleh terima situasi dan keadaan tu, dan mereka juga saling setuju antara satu sama lain. Inilah kita punya keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Idayu Rahman untuk siri Insight kali ini episod 11. Jika sebelum ini Insight telah pun membawakan kepada anda topik berkenaan kanak-kanak dengan tema Salam, Sayangi dan Lindungi Anak Malaysia, dan juga topik gangguan seksual sempena kempen gangguan seksual katakan tidak, kali ini Insight kembali dengan tema keluarga. Keluarga adalah replika sebuah bangsa. Rapuh dan runtuhnya keluarga merupakan indikator kepada lemah dan hancurnya sebuah bangsa. Alhamdulillah, menemani saya pada malam ini ialah seorang tetamu khas yang merupakan seorang kaunselor yang berkhidmat sebagai pegawai psikologi kaunseling, juga ahli jawatankuasa bagi Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia (PKPM), Encik Muhammad Hafiz Syafiq. Apa khabar Encik Syafiq ya? Baik, Alhamdulillah sihat sini. Terima kasih kepada kita punya host pada malam ni. Encik Syafiq bersiaran dari mana malam ni? Di Kedah, Jitra Kedah. Suara saya jelas ke? Boleh dengar jelas? Okey kat sana. Okey, Alhamdulillah. Clear. Walaupun jauh nun di Kedah ya. Okey. Bila saya lihat biodata Encik Syafiq ya, saya tertarik untuk tahu macam mana Encik Syafiq boleh terjebak dalam bidang kaunseling. Boleh Encik Syafiq kongsikan apa yang mencetus inspirasi untuk terlibat dalam bidang kaunseling? Oh, nak tahu macam mana boleh terjebak, tercetusnya mungkin idea ataupun rasa macam mana nak terlibat dalam bidang kaunseling ni. Saya kira dah lama dah. Bermula daripada zaman saya belajar lagi, zaman sekolah menengah. Zaman sekolah menengah yang mana ada pengalaman-pengalaman hidup yang berlaku. Pengalaman yang berlaku di sekolah dan juga dalam keluarga sendiri. Tu kita dekat dengan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Itulah baru pertama kali mula berkenalan dengan dunia kaunseling, dengan bimbingan kaunseling. Dan kemudian ringkasnya dari situlah mula kenal dan belajar dan cuba untuk nak adaptasikan ilmu-ilmu kaunseling tu kepada diri dan juga keluarga. Dari situlah saya mula boleh bersama dengan bidang kaunseling sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Aku nak katakan itu ringkasnya, tapi kalau itu kan sejarah panjang, itu panjang jugalah. Ada peristiwa-peristiwa yang signifikan berlaku di sekolah, yang ada juga peristiwa yang berlaku di rumah ataupun dengan keluarga. Disebabkan itu membuatkan saya rasa tertarik mencari jalan, mencari cara nak bantu diri dan bantu keluarga. So bila apply untuk EPU dulu, nak cari apa bidang yang sesuai dengan diri, rasa bidang yang berkaitan dengan sosial ataupun berkaitan kaunseling sangat dekat dengan diri. Sebab apa? Nak bantu diri dan nak bantu orang lain. So itulah antara yang tingkat awal dulu bagaimana boleh katakan terjebak ataupun tercetusnya idea macam mana nak berada dalam bidang kaunseling hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, menarik maksudnya daripada awal tu ada je peristiwa ataupun susunan tu yang akhirnya terlibat dalam bidang kaunseling dan juga dengan niat membantu diri dan juga orang lain. Menarik. Okey, kalau kita kembali kepada topik kita nak bincangkan hari ini berkenaan dengan keluarga. Sebuah keluarga tu pastinya dimulai dengan sebuah perkahwinan. Jadi kalau kita lihat dalam statistik, ada menunjukkan bahawa tempoh 5 tahun pertama awal perkahwinan adalah tempoh yang paling mencabar. Ini merujuk kepada kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima yang telah dilaksanakan oleh LPPKN. Jadi kan fasa awal dalam perkahwinan ni ada yang cakap bahawa realitinya tidaklah seindah fantasi ataupun drama dalam kaca televisyen. Apa yang kalau boleh Encik Syafiq boleh kongsikan, apa fantasi mengenai perkahwinan ni dan juga apa realiti serta matlamat perkahwinan? Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Saya kira pakat kakak lah ni yang bersama host hari ni kan, Kak Idayu. Terima kasih atas soalan tadi. Yang mana saya kira fantasi ni kita kalau katakan antara fantasi, realiti ataupun yang mana matlamat sebenar dalam perkahwinan kan. So kita tengok pada perkataan awal, pada soalan tadi, iaitu fantasi. Fantasi ni apa? Fantasi ni ialah
khayalan yang menjelma dalam fikiran kita, dalam minda kita, yang mana secara ringkas ataupun mudah kita faham, ianya membuatkan kita rasa mungkin seronok ataupun tak seronok. Dia hampir sama juga khayalan ni dengan mimpi. Maksudnya ada perkara-perkara yang kita fantasikan ni, yang kita khayalkan ni boleh juga menjelma dalam mimpi. So perkara-perkara ni dia boleh membuatkan kita rasa seronok ataupun tak seronok. Tapi kalau cerita pasal bab perkahwinan ni, ada orang dia akan rasa seronok bila dia berkhayal ataupun berfantasi tentang perkahwinan. Kebanyakan je lah. Dan ada juga yang mana dia berfantasi tentang perkahwinan tapi dia berfantasi dengan perkara yang tak seronok. Dia boleh jadi seronok dan tak seronok. Dia bergantung kepada pengalaman individu itu sendiri. Pengalaman mungkin latar belakang dia waktu dia dibesarkan bagaimana. Contoh bagi orang yang mungkin kurang isu dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga yang dia dibesarkan waktu dia kecil hingga dia dewasa, boleh jadi kebarangkaliannya dia akan banyak berfantasi tentang perkara-perkara yang menyeronokkan untuk masuk ke alam perkahwinan. Ada juga orang yang setengah individu yang mana pengalaman saya mengendalikan sesi kaunseling, mereka berfantasi tentang perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang tak seronok tentang perkahwinan. Antara sebab ni kenapa? Ya, menakutkan. Antara sebab apa? Sebab dia ada pengalaman yang buruk waktu dia dibesarkan dalam keluarga dia ataupun dalam rumah tangga yang dia dibesarkan. So peristiwa-peristiwa tu mendatangkan mungkin rasa trauma, pengalaman trauma bagi diri dia sendiri. So dia ada fantasi yang buruk tentang perkahwinan. So it depends atas individu tu sendiri. Dan kalau ikutkan tu, kebiasaan kita dengar fantasi yang indah-indah lah, semua orang nak perkara yang indah, perkara yang seronok kan dalam perkahwinan. Macam tadi Kak Idayu ada sebut tentang drama kan. Banyak drama-drama kan. Drama Malaysia ni, drama Indonesia, drama Korea kan. Semuanya drama berkaitan dengan cinta, perkahwinan kan, tentang keluarga. Dan mana semua tu membuatkan kita rasa mungkin terbuai dengan fantasi-fantasi itulah. So antara contoh-contoh fantasi ni banyak kan. Kalau contoh drama yang mungkin tengah main dekat TV ada yang saya tertengok lah kan. Tu contohnya drama kisah apa tu? 7 hari mencintaimu. 7 hari je mencintai. Kalau siapa pernah tengok lah, kalau Kak Yu pernah tertengok lah kan. Memang ada. Yang mana kisah cinta tu, cinta perkahwinan yang alam perkahwinan yang pelbagai cabaran ataupun pelbagai keseronokan ataupun keindahan yang dialami. So kebanyakan kita, bagi orang-orang yang bujang terutamanya, dia akan dapat fantasi tu daripada mana? Antaranya daripada drama-drama ataupun apa yang dia dapat lihat dengan kacamata dia sendiri. Sama ada yang dalam drama ataupun dalam real life kehidupan dia, yang pengalaman yang dilalui. So benda tu akan menimbulkan ataupun mencipta ataupun mencetus fantasi dalam fikiran dia. Yang mana kalau nak tahu yang lebih dekat, kita lihat ataupun kita tanya pada diri kita sendirilah. Dan apa fantasi kita untuk perkahwinan yang kita idamkan, yang kita dambakan. Contoh yang paling dekat sekarang ni, saya nak tanya Kak Idayu lah kan. Sebelum kahwin dulu. Sebelum kahwin dulu, apa fantasi yang pernah ada untuk kahwinan yang bakal ditempuh? Ada tak yang mungkin boleh dikongsi dengan kita? Kalau ikutkan kita rasa memang awal perkahwinan tu memang akan smooth je lah. Kita rasa kita kurang cabaran. Tapi rupanya bila awal perkahwinan tu sebenarnya pengenalan tu dia dah ada cabaran untuk mengenali suami ni sendiri. Contoh dia, bagi satu contoh benda apa yang sebelum perkahwinan tu kita bayangkan suami macam ni kan. Lepas tu bila dah kahwin, rupanya macam ni suami. Ada tak? Okay, kalau ikut cerita yang sebenar, kalau waktu awal perkahwinan tu kita macam dia ada expectation, dia ada jangkaan yang kita awal perkahwinan tu yang kita terus akan pergi honeymoon. Tapi dia tidak berlaku. Itu antara dia tidak berlaku di awal lah. Itu antara jangkaan. Macam bila it happens, so kita baru rasa okay, maksudnya dia tidaklah macam awal dia terus kahwin tu terus pergi honeymoon. Dia ada fasa, dia ada waktu yang lain. Tapi itu jangkaan kita lah. Okay. Baik. So itu contoh real yang diberikan oleh host kita sendiri. Yang mana jangkaan ataupun dia punya andaiannya ataupun expectationnya lepas kahwin terus pergi honeymoon. Kebanyakannya macam itulah kan. Orang akan bayangkan maksudnya perkara yang indah-indah dulu kan. Tambah pula kalau fasa awal perkahwinan ni kan. Tapi tak semestinya semua orang akan melalui momen yang sama, situasi yang sama, detik yang sama. Maksudnya memang
dah jadi macam satu set kata apa kalau kata apa lepas kahwin terus pergi honeymoon. Tak. Saya sendiri pun macam tu juga. Macam saya bayangkan lepas kahwin mungkin lepas selesai lah kenduri kendara apa semua boleh terus bawa isteri pergi honeymoon. Itu andaian fantasi saya lah. Lebih kurang sama kalau saya nak ambil contoh yang hampir sama. Tapi apa yang berlaku selepas kenduri kita cuci periuk. Kan? Lepas kenduri kita cuci periuk. Itu pengalaman yang masih pernah dilalui lah. Tapi tak semua orang melalui pengalaman yang sama kan. So itu antara pengalaman saya. Lepas kahwin kita cuci periuk. Tak pernah aku bayangkan. Kita tak pernah bayangkan ni. Lepas kahwin kita cuci periuk. Kena periuk beli kenduri ni. Kena beli. Kena basuh periuk pula. Ini tak seperti yang dibayangkan. Tak pernah terfikir ni. Lepas tu okey lah tak apa. Kita dah kahwin pun kita ada imajinasi lagi. Kita masih ada fantasi lagi. Mungkin seminggu selepas kahwin ke. Tapi tak berlaku juga. Tak pergi honeymoon juga seminggu lepas kahwin. Sebab apa? Nak preparation tentang perkara-perkara lain. Tentang mana nak duduk. Ataupun bagaimana keadaan rumah dan sebagainya. Benda-benda yang lebih real. Benda-benda yang lebih reality. So macam itulah. Kata apa. Tambah pula kalau tempoh masa 5 tahun perkahwinan yang awal. So banyak perkara yang kita perlu fasa untuk mengadaptasi diri antara pasangan. Antara suami isteri ni. Adaptasi dari sudut mungkin amalan rutin harian. Itu salah satunya. Amalan rutin harian kita berbeza. Contoh amalan rutin harian. Kalau katakanlah suami biasa bangun awal pagi selepas sarapan pergi jogging contohnya. Tapi isteri tak. So bila isteri mungkin bangun pagi ada aktiviti lain yang dia buat. So, waktu dia bujang dulu. Bila dah kahwin, so dia kena mengadaptasi, mencari cara bagaimana nak sesuaikan antara suami isteri. Itu antaranya. Yang membuatkan mungkin pada fasa awal perkahwinan ni akan banyak berlaku pencanggahan antara satunya mungkin tabiat ataupun habit ataupun rutin harian yang kita lalui itu berbeza. So kita nak mengadaptasikan rutin harian kita tu. Jadi itu yang menjadi cabarannya. Dan yang lain yang mana kita lihat juga antara perkara-perkara yang kita menjadi cabaran dalam antara fantasi dan realiti. Contohnya fantasinya, kita fantasikan isteri kita yang contohlah bagi seorang suami lah kan, ataupun seorang lelaki. Isteri aku ni pandai memasak, dia akan masak yang sedap-sedap untuk aku setiap hari kan. Dia akan jamu makanan yang sedap. Tapi realitinya kan, isteri tu pun baru nak belajar memasak bila dah kahwin. Baru nak belajar memasak, dia pun tak pandai lagi memasak. So itu antara contoh keadaan yang mana yang kita antara suami isteri ataupun bagi mereka yang baru berkahwin yang perlu mengadaptasi. Bagi orang yang dah lama kahwin mungkin cabarannya berbeza, tapi bagi yang baru kahwin dalam fasa awal 5 tahun perkahwinan ni banyak perkara. Itu contoh yang saya bagi mungkin dari sudut rutin harian. Itu belum lagi dari sudut mungkin cara pemikiran. Cara pemikiran kita juga mungkin berbeza. Yang juga mungkin dari sudut bagaimana kita punya emosi ataupun perasaan ataupun karakter dan personality kita juga berbeza. So nak mengadaptasi tu bukan hanya juga dengan si pasangan ataupun suami isteri, termasuk juga dengan keluarganya. Nak mengadaptasi diri dengan ahli keluarga sekali. Sebab apa? Lain keluarga dia ada budaya ataupun dia ada culture yang berbeza bagi keluarga masing-masing. Jadi bila dah berkahwin bukan hanya kita berkahwin dengan pasangan tapi juga berkahwin dengan keluarganya sekali. Untuk kita punya adat Malaysia ni. Dan kita nak mengadaptasikan juga diri kita dengan pasangan, keluarga pasangan, bukan hanya pasangan, termasuk juga keluarga pasangan. So banyak perkara juga yang kita nak kena lihat dan juga belajar. Maksudnya fasa perkahwinan ni ialah fasa untuk kita belajar untuk kenal antara satu sama lain. Antara rukun perkahwinan pun yang pertama ialah ta'aruf. Ta'aruf ni fasa kita berkenalan. Fasa berkenalan ni sepanjang kita berkahwin tu lah. Sepanjang kita berumah tangga. Bukan hanya waktu sebelum berkahwin saja kita berta'aruf, tak. Waktu kita dah berkahwin pun kita berta'aruf lagi. Sampailah kita ke akhir hayat. Sebab apa? Manusia ni kita bersifat dinamik. Allah cipta kita ni bersifat dinamik. Sentiasa berubah-ubah. Jadi itulah kita kembali kepada kita punya matlamat perkahwinan. Matlamat perkahwinan yang asal kalau ikutkan dari sudut pandangan Islam, yang mana perkahwinan itu adalah untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Untuk menunaikan fitrah antara satu sama lain. Dan juga untuk kembali kepada Allah SWT. So matlamat tu kalau kita jelas dengan matlamat perkahwinan yang sebenar, insya-Allah. Cabaran macam mana sekalipun yang kita lalui, perbezaan macam mana sekalipun yang kita lalui dalam fasa awal perkahwinan, dalam fasa kita mengadaptasi diri antara fantasi dan realiti, so kita akan dapat kekal insya-Allah, kekal hingga ke jannah insya-Allah. Yang mana kalau kita lihat antara contoh yang mana kita boleh ambil kalau saya nak petik daripada surah Az-Zariyat,
Yang mana dan segala sesuatu kami jadikan berpasangan-pasangan supaya kamu saling mengingati kebesaran Allah SWT. Yang ni daripada surah Az-Zariyat ayat 49. Kan? Yang ambil turun ayat firman Allah SWT yang mana untuk kita mengingati kebesaran Allah SWT. Itu matlamat sebenar perkahwinan. Bukan hanya semata-mata untuk nak memenuhi tuntutan kedenaan kita ataupun tuntutan biologi ataupun fisiologi kita. Tidak. Tapi untuk kita saling mengingati Allah SWT. Yang antara fantasi dan realiti tadi itu, kita perlu jaga dengan baik. Tak salah untuk kita nak berfantasi sebenarnya. Ataupun kita nak mengimajinasikan bagaimana cara kita nak berumah tangga. Kita nak membina hidup dengan pasangan kita. Tak salah. Cumanya, masa yang sama kita perlu sesuaikan dengan realiti sebenar kehidupan. Realiti sebenar kehidupan itu maksudnya realiti bagaimana karakter personaliti kita, bagaimana kita punya kemampuan diri kita, kemampuan diri termasuk jugalah mungkin juga kemampuan fizikal kita, kemampuan dari sudut ekonomi kita. Kita kena lihat semua perkara-perkara asas basic needs dalam kehidupan kita, yang mana perkara-perkara ini yang kiranya kita boleh terima dengan rasionalnya, yang mana satu fantasi, yang mana satu realiti itu kita boleh sesuaikan dengan baik dan kita selarikan dengan matlamat kehidupan yang sebenar. Perkahwinan itu, matlamat sebenar perkahwinan itu untuk mengingati Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. InsyaAllah kita akan dapat rumah tangga yang sihat sejahtera, yang mana insyaAllah dilebihi mawaddah warahmah. Itu saya kira untuk jawapan bagi persoalan yang pertama lah, antara fantasi, realiti dan matlamat perkahwinan yang sebenar. Matlamat perkahwinan yang sebenar, kita kembali kepada Allah SWT. So, sama-sama saling melengkapi untuk ingat Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya kita tidak salah untuk kita berfantasi ataupun kita meletakkan impian keluarga kita, tetapi dia perlulah kembali kepada realiti dan juga akhirnya membawa kepada matlamat seterusnya. Kalau kita lihat dulu kebanyakan dalam sebuah keluarga ni hanya lelaki je yang keluar bekerja, tapi keadaan tu sekarang dia berbeza, di mana mungkin lebih ramai wanita dalam sebuah keluarga tu menjawat jawatan yang lebih tinggi, dan ada juga keadaan di mana suami tidak bekerja dan menjaga anak-anak di rumah. Adakah dengan perbezaan tu kan dia menyebabkan tanggungjawab lelaki dan wanita tu berbeza? Silakan Cik Syafiq. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Idayu. Yang mana persoalan berkaitan dengan peranan ataupun tanggungjawab bagi isteri dan suami. Bila mana cara kehidupan kita lah, realiti kehidupan kita zaman sekarang dah berbeza. Antara contoh yang mungkin Kak Idayu dah bagi tadi, ada yang dulu kebiasaannya orang tahulah memang si suami sajalah yang keluar untuk mencari nafkah, keluar mencari rezeki. Isteri mungkin jadi suri rumah, duduk di rumah untuk menjaga mendidik anak di rumah, menjaga hal-hal di rumah. Dan realiti sekarang dia boleh jadi yang lain. Contoh yang lain ialah kedua-duanya bekerja ataupun berkejaya. Suami isteri berkejaya, kedua-duanya berkejaya. Dua-dua sibuk. Mungkin seorang doktor, seorang lawyer, mungkin dua-dua orang doktor. Itu antara contohnya yang kita boleh lihat. Kedua-duanya berkejaya. Satu lagi contoh yang macam Kak Ida sebut tadi ialah yang isteri yang lebih berkejaya. Maksudnya isteri yang berpendapatan tinggi, suami mungkin tidak bekerja. Yang ni juga ada hakikat yang kita perlu terima, yang mana si suami yang menjadi orang kata apa, ada istilah tu suri rumah. Kalau perempuan suri rumah, berarti suri rumah maksudnya yang bekerja di rumah, yang suami yang menjaga hal-hal dalam rumah. Dia terbalik dengan budaya yang dulu, isteri yang berada di rumah, isteri rumah. Jadi suami pula yang berada di rumah, menjaga hal-hal rumah. Untuk berkait dengan soal tanggungjawab dan peranan, dia tak banyak berubah. Ada perkara yang sama, ada yang berbeza. So, isteri boleh tak terima suami yang macam tu? Dan suami pula, dia boleh ke kalau nak jadi suri rumah? Suri rumah yang dia nak duduk di rumah, boleh tak? So, masing-masing dia perlu terima dulu situasi dan keadaan tu. Maksudnya isteri dan suami, mereka bagi peringkat diri masing-masing boleh terima situasi dan keadaan tu, dan mereka juga saling setuju antara satu sama lain. Inilah kita punya keluarga, inilah perkahwinan kita, inilah cara kita nak teruskan kehidupan bersama. So mereka saling setuju, okey, boleh teruskan. Tapi kalau saling tak setuju tu yang akan menimbulkan konflik antara pasangan dan rumah tangga ni. So yang pertama kali yang tu kena ada saling setuju antara satu sama lain. Dan yang paling penting juga, yang kedua-dua belah pihak tahu tanggungjawab apa yang perlu diteruskan, yang mereka perlu jalankan. Walaupun mereka mempunyai peranan yang berbeza, kerjaya mungkin berbeza, sebuah pendapatan yang berbeza, tapi mereka boleh saling melengkapi dengan tiga kata yang lain,
menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai seorang isteri dan sebagai seorang suami. Kita lihat contoh-contoh apa tanggungjawab sebagai seorang suami. Contohnya, dia kena memberikan nafkah bulanan. So kalau suami tu tak bekerja, kan, antara suami isteri tadi, isteri tu boleh terima tak kalau suami dia tak berikan nafkah? Kalau dia setuju, okey lah. Kalau tak, dia nak juga suami dia berikan nafkah, mungkin bukan dalam bentuk wang ringgit, mungkin dalam bentuk yang berbeza, bentuk yang lain. Kalau mereka setuju, okey. Sebab nafkah ni, kalau ikutkan pahala asasnya, memang umumnya kita tahu dalam bentuk wang ringgit ataupun apa keperluan-keperluan asas yang perlu diperlukan oleh isteri, yang perlu ada di rumah. Jadi kalau isteri belum setuju, nafkah tu dalam bentuk yang berbeza. Maksudnya tak semestinya dengan bentuk wang ringgit. So okey lah. Dan kalau bagi isteri yang bekerja kita boleh terima, okey. So yang sebenarnya tempat tinggal. Tempat tinggal tu macam lain-lain orang, lain-lain keluarga lain lah kan. Ada orang tu mungkin tinggal serumah, masih lagi tinggal serumah dengan mertua. Kan? Salah mertua sebelah suami ke sebelah isteri ke kan. So kemudian kalau duduk tinggal rumah asing, selain pada tinggal dengan rumah mertua, rumah sendiri tu rumah sewa ke ataupun rumah dibeli. Itu pun kena tengok juga. Ada orang yang fantasinya sebelum berkahwin aku mesti dah beli rumah dulu. Itu fantasinya. Tapi hakikat realitinya dia mungkin tak cukup berkemampuan lagi untuk beli rumah. Dia hanya mampu untuk sewa rumah. Kan? So mungkin sewa rumah itu yang antara yang mampu. Dia tengok pada keadaan bagaimana pasangan itu antara sama lain lah. Keluarga tu sendiri. Okey, macam tu maksudnya kita bergantung semula kepada keluarga tu dengan persetujuan bersama dengan suami dan isteri. Terusnya soalan yang ketiga, kita tahu lelaki berperanan sebagai ketua keluarga kan. Namun wanita pun dia ada peranannya sendiri dalam mengemudi bahtera bersama keluarga tu. Jadi macam mana suami dan isteri ni belajar untuk mencipta budaya membangun bersama dalam keluarga? Silakan Cik Syafiq. Baik, terima kasih Kak Dayu. Saya kira untuk yang soalan ketiga ni ialah dia perlukan kerjasama antara suami dan isteri. Dan kerjasama ni bermula daripada mana? Dia perlu bermula daripada komunikasi. Komunikasi yang baik antara suami dan isteri ni akan membantu untuk mereka saling mencipta dan juga membina keluarga yang baik. Yang mana komunikasi antara suami dan isteri ni perlu komunikasi yang saling memahami, saling empati dan juga saling boleh membantu ke arah yang lebih baik. Yang mana mereka boleh saling mendengar antara satu sama lain. Dan juga mereka saling dapat meluah antara satu sama lain, yang mana sehingga komunikasi itu boleh dikatakan komunikasi yang berkesan. Itu yang paling penting. Sebab banyak isu-isu yang berlaku dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga, bila mana berlaku disebabkan komunikasi dan salah faham antara satu sama lain, cara komunikasi yang berbeza ataupun cara lainan dalam memberikan tumpuan komunikasi yang berbeza, itu antaranya. Dan bila mana masing-masing setiap isteri boleh menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan, kemahiran mendengar yang berkesan, insyaAllah dia dapat membantu hubungan suami isteri itu untuk kekekalan dan juga dapat dibina dengan baik. Yang itu suami boleh mendengar apa luahan isteri dan isteri juga boleh mendengar apa luahan suami. Tapi itu idealnya lah. Realitinya ada juga pasangan yang mana isterinya yang mungkin ada karakter yang sukar untuk mengekspresikan dengan cara luahan verbal. Begitu juga bagi suami yang mana mungkin dari sudut personalitinya agak sukar untuk dia nak meluahkan secara verbal. So suka memendam. Komunikasi bukan hanya secara verbal, termasuk juga yang komunikasi bahasa badan. Yang itu juga perlu dikuasai ataupun dipelajari antara pasangan suami dan isteri, supaya mana bila mereka boleh saling berkomunikasi dengan baik, mereka dapat melengkapi antara satu sama lain dengan baik, insyaAllah. Itu antara perkara-perkara yang komunikasi antara mereka, antara suami isteri perlu ada supaya mereka dapat mempelajari perkara-perkara yang baik antara satu sama lain. Sebab apa? Komunikasi itulah antara jambatan yang akan menghubungkan antara suami dan isteri. Jadi bila mana mereka mempunyai komunikasi yang berkesan, insyaAllah mereka dapat bersama-sama mencipta perkara-perkara yang di alam fantasi tadi dapat diekspreskan, diluahkan. Mungkin suami kata saya nak keluarga kita ada buat macam ni. Contohnya mungkin dulu tak dalam keluarga, contohnya sebelah satu lah kan, mungkin sebelah isteri kita tak diamalkan solat berjemaah contoh.
So kita boleh expresskan, kita boleh kongsikan, kita ajak, kita wujudkan, kita cipta satu budaya yang mana contohnya kita buat solat Jumaat sama-sama. Mungkin dulu dekat keluarga kita yang asal kita tak amalkan solat Jumaat sama-sama. Tapi bila dah kita berkahwin, so kita boleh expresskan. Kadang-kadang ada antara kita agak berat bila awal lah kan. Bila awal susah nak expresskan, kita nak ajak solat Jumaat sama-sama. Tapi bila kita boleh expresskan, kita boleh luahkan, kita boleh kongsikan atau kita ajak sama-sama untuk kita berdayakan solat Jumaat tu dalam keluarga kita, insyaAllah dia akan membawa kita ke arah lebih baik lah. Bukan hanya salah satu contoh lah, contohnya solat. Ada juga yang lain, aspek permakanan contohnya. Mungkin cara permakanan berbeza antara kita, keluarga kita dengan keluarga isteri ataupun keluarga pasangan kita. So kita adaptasi cara permakanan tu pun sama juga. And then lain lagi untuk penjagaan kesihatan fizikal, itu pun antaranya yang mana mungkin kita dah biasa mungkin ada aktiviti fizikal, riadah, tapi keluarga pasangan tak ada aktiviti macam tu di hujung minggu dan tak dibiasakan. So kita nak biasakan tu semuanya perlukan komunikasi. So kita nak mengadaptasi perlukan komunikasi. So antara komunikasi itulah antara kunci yang akan membuatkan kita dapat mencipta pelbagai budaya yang baru dalam keluarga, budaya yang sihat dan untuk saling melengkapi antara sama lain. Dan yang lain kita belajar juga untuk membina rasa. Membina rasa apa? Membina rasa yang bersama. Sebab apa? Perkahwinan ni sebenarnya dia ikatan antara dua hati. So kita bina rasa yang maksudnya rasa kehambaan. Maksudnya walaupun kalau dah berkahwin, isteri tu milik kita ataupun suami tu milik kita, sebenarnya itu umumnya kita tahu, tapi hakikatnya kita semua milik Allah SWT. Kita hamba Allah SWT. So kita sama-sama membina rasa kita hamba Allah SWT. Dan kita bina rasa bertuhan. Mesti kita tahu Tuhan tu ada bersama dengan kita. Sebab apa ada juga yang mana perkahwinan yang mungkin salah satu pihak ataupun salah satu pasangan yang mana lain budaya keluarga mereka. So rasa bertuhan tu pada tahap yang berbeza. Kita memang tak dapat nak ukur tahap bertuhan tu, maksudnya keimanan kita tu kita tak dapat nak ukur. Antara kita sendiri kita tak dapat nak ukur, ataupun kita tak boleh ukur orang lain punya tahap keimanan ataupun bertuhan itu. Tapi kita sama-sama berusaha untuk tingkatkan lagi rasa bertuhan tu, untuk mendekatkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT. Dan kemudian saling memahami antara satu sama lain untuk terima segala apa saja ujian yang timbul, yang muncul dalam kehidupan rumah tangga tu sebagai perkara-perkara yang ada hikmah di sebaliknya yang Allah nak bagi kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang akan Allah bagi kepada kita. Jadi kita amalkan rukun dalam keluarga yang memang perlu ada ta'aruf, tafahum, takabul, yang mana asas-asas itu kita suburkan dalam keluarga kita. InsyaAllah keluarga kita akan dilempari dengan mawaddah warahmah. Itu yang saya boleh jawab untuk soalan yang ketiga, insyaAllah. Alhamdulillah, 30 minit masa bersama yang amat bermakna dengan kaunselor kita Encik Syafiq. Saya kira banyak tips, insight yang kita semua telah dapat malam ni. Terima kasih kepada Encik Syafiq yang sudi berkongsi kepada kita. Ya, sama-sama. Ya, saya juga terima kasih kepada Kak Idayu dan juga Wanita Ikram yang menganjurkan program pada hari ini, Insight, yang mana insyaAllah kita pun juga berkongsi insight, yang mana kita hari ini berkongsi berkenaan dengan fantasi, realiti dan juga mentabat sebenar perkahwinan dan juga perbezaan peranan dunia dulu dengan sekarang, realiti kehidupan kita sebagai suami isteri, dan juga akhirnya bagaimana kita dapat mencipta dan juga mengembangkan budaya yang baik dalam keluarga. Yang saya kira ringkasnya kita boleh tutup dengan yang mana kita cerita pernikahan, perkahwinan dan keluarga adalah perkara yang indah, memang yang indah, cuma mana kita juga ada fantasi-fantasinya dan ada realiti-realitinya yang kita perlu seimbangkan. Jadi antara fantasi dan harapan dan juga realiti kita daratkan kepada rasional ataupun kepada realiti yang mana supaya kita tidak menzalimi antara satu sama lain, antara pasangan suami isteri, dan akhirnya mudah-mudahan kita akhirnya mendarat di mana? Mendarat di syurga Allah SWT. Mudah-mudahan. Itu saja daripada saya.
Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya awal tahun baru ini, sebab kita masih di bulan hujung bulan Januari, biasanya kita akan membuat azam baru untuk peningkatan diri. Jadi saya ingin mengajak semua penonton untuk amalkan apa yang telah Encik Syafiq kongsikan kepada kita, sama-sama memasang azam, memperbaiki diri serta meningkatkan kualiti komunikasi dalam keluarga kita. Keluarga sejahtera, negara sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.